Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini dengan penuh ceria. Saya mendoakan pada tuan-tuan terus bergembira bersama Al-Quran, terus menghargai kepada peluang yang Allah berikan. Kita diberikan nafas untuk kita meneruskan kehidupan, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sama saya. Alhamdulillah Ustaz ya. So far so good So far so good. Dan kita mendoakan juga kepada semua rakan-rakan kita Ustaz ya, dan juga kehadiran baru ya, kehadiran baru seorang insan Allah. Yang kita doakan soleh, menjadi anak soleh kepada Al-Fadil. Ya, anak kanda Al-Fadil Ustaz Tirmizi kita. Ali kita Boy, ya, baby boy ya, kita doakan sempena dengan My Quran Time ini ya. Ini adalah satu anugerah yang moga-moga ia juga menjadi insan soleh dan jadi apa Ustaz nanti jadi qari dan pentadabbur tahun maksudnya 2035 nantilah, sehari selepas ulang tahun kelahiran Safas. Masya-Allah. Subhanallah. Menariklah. Dan kita doakan pada ahli keluarga kita juga menjadi insan soleh yang akan mendoakan kita ketika kita pergi nanti. Sebagaimana dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas, ya, terpotong amalan kita, terputus amalan kita kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariah, sumbangan tuan-tuan tabung Quran yang harapnya kita terus ya, Quran, program-program yang dilaksanakan dalam pelbagai platform, hasil sumbangan tuan-tuan itu menjadi jariah. Yang pertama Ustaz ya. Yang keduanya ialah anak yang soleh, ya, anak yang soleh, ataupun yang keduanya itu juga ilmu bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh. Dan anak soleh inilah yang kita doakan betul-betul hasilnya, harapnya sebagaimana kita belajar dalam surah Al-Kahfi surah ke-18, apabila ayah dan ibu soleh, maka insya-Allah ya, Allah akan menjaga anak kita. Mungkin sekarang, mungkin pada masa akan datang, tetapi itu adalah usaha kita. Dalam masa yang sama kita juga share ya bersama dengan rakan-rakan anak ahli keluarga kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan kepada ahli keluarga kita dalam kita mendapat ilmu daripada Al-Quran. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 398. Mari sama-sama kita saksikan. Pada ayat yang ke-15 menyambung kepada kisah seorang tokoh yang istiqamah dalam menghadapi ujian untuk membina dan meningkatkan, melonjakkan keimanan. Itulah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah selamatkan pada ayat 15. Dan kemudian kita menyambung pada ayat 16 hingga 23, dalil 3 dasar agama, iaitu keesaan Allah, tentang risalah Nabi, dan juga kebangkitan pada ayat 16 hingga 23 yang amat penting kita fahami. Inilah perjuangan siapa? Para sahabat. Inilah iman mereka, inilah amal soleh mereka yang mereka perjuangkan sehingga sanggup berbirat badan, sanggup mereka ini ditelantarkan di padang pasir kerana 3 mesej penting yang kita akan baca pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 15 hingga 19 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita menyambung hari ini bacaan kita di halaman yang ke-398, juzuk yang ke-20 surah Al-Ankabut. Kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-15 sehingga 19 ya, sehingga ayat ke-19. Mari semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita baca sama-sama dan insya-Allah untuk permulaan ini kita cuba dengan bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 15 hingga 19 untuk sama-sama kita ambil pelajaran menyambung kepada kisah Nabi Nuh yang disampaikan hanya pendek dalam 2 ayat sahaja berbanding dalam surah Hud, surah yang ke-11 kita sudah lihat, dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Asy-Syu'ara dan dalam surah-surah lain. Tetapi dalam surah ini Ustaz ada 2 sahaja ayat berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam untuk kita faham bagaimana Allah menekankan tentang 950 tahun semalam yang kita lihat pada ayat yang ke-14, panjang usia Nabi Nuh itu, ya, dan tetap ya berhadapan dengan ujian, istilahnya al-fasanah, ya, sanah itu merujuk kepada tahun yang penuh dengan kepayahan, illa khamsina ama, ya, kecuali 50 tahun, ya, maksudnya hidup Nabi Nuh ini dipenuhi dengan pancaroba, tetapi akhirnya Allah memberikan taufan kepada kaumnya dan beliau diselamatkan. Dalam ayat yang ke-15 Allah menyatakan fa anjaynah, ya, kami menyelamatkannya, wa ashabas safinah, iaitu mereka yang bersedia bersama dengan safinah, iaitu kapal besar yang dihasilkan kejuruteraannya oleh seorang engineer bernama Nabi Nuh. Ya, kalau kita katalah Nabi Nuh ni sebagai seorang jurutera yang diwahyukan idea bagaimana pembinaannya, kerana itu bukanlah laut, ya, bukan tempat yang kita kalau nelayan tu, ya, dah memang pakar Ustaz, ya, memang tak pernah ada study case ataupun pengalaman, tetapi kerana Allah memberikan ilham dan wahyu kepada Nabi Nuh, itu kita lihat pada surah-surah sebelum ini, maka mereka naik dan selamat. Waja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikannya sebagai satu pelajaran, satu kebesaran, tanda tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam. Kalau kita perasan tentang kisah tentang Nabi Nuh ini Ustaz, ya, bukan orang Islam saja yang tahu. Orang Kristian, orang Yahudi, siapa saja kalau cakap the Ark of Noah, Noah Ark kan, contohnya kapal Nuh itu yang dikaji ada di Gunung Ararat, ya, dekat dengan Turki, dekat Soviet Union tersebut. Ia bukan sekadar untuk orang Islam sahaja, tetapi ia adalah pelajaran untuk semua. Apa pelajaran yang kita dapat? Bahawa salah satunya sudut yang kita ambil daripada surah Al-Ankabut ini ialah berkaitan dengan ujian. Ujian mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi Nabi Nuh sampai 950 tahun. Inilah memujuk kepada Khabbab yang berbirat, dibakar, ataupun kalau kita lihat kepada keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah, kepada keluarga Bilal, kepada keluarga pelbagai para sahabat awal yang memilih untuk memeluk agama Islam. Dan ia semangat kepada kita, ya, bahawa kalau kita ada ujian ini boleh sahaja dalam bentuk agama kita, dalam bentuk keluarga kita, semua itu Allah uji adalah untuk membersihkan segala kekotoran-kotoran pada emas, sehingga kan emas itu tidak perlu lagi dicuci, dibakar dan menghasilkan emas tulen. Muhsinin, nanti kita akan tengok pada ayat akhir daripada surah Al-Ankabut. Dan seterusnya Allah membawakan kepada kita kisah Nabi Ibrahim, tokoh yang juga menghadapi ujian. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi, ya, apabila beliau bercakap kepada kaumnya, apa peringatannya? Wa'budullah wattaqu, beribadahlah, hambakanlah diri kita, tunduk kepada peraturan Allah dan take action. Ya, wattaqu itu maksudnya ambil tindakan dengan menjaga diri kita daripada perkara yang merosakkan diri dan juga masyarakat, negeri dan negara kita. Itu seruan daripada Nabi Ibrahim. Kita sudah tengok dalam surah 14 dedikasi kepada Nabi Ibrahim, ya, tapi di sini Allah nak menyatakan apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik, nasihat daripada Nabi Ibrahim, itu lebih baik kalau kamu ambil beribadah, merendah diri, bertakwa, jika kamu adalah orang yang sentiasa mencari ilmu, sentiasa mengetahui. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa sebenarnya Ustaz, ya, dalam peristiwa baru ini, banjir contohnya, ataupun kita bercakap tentang COVID-19, kita masih lagi dalam suasana itu. Sebenarnya yang dapat menjaga kita daripada segala masalah adalah Allah semata-mata. Confirm, ya. Kalau ada siapa lagi yang kata bahawa saya boleh kawal air daripada sungai, daripada naik dan akhirnya masuk ke rumah saya, zaman ini kita makin lagi jelas tentang kehebatan Allah. Tetapi ada manusia, dia percaya bahagian situ, tetapi bahagian dia beribadah mengikut peraturan daripada Allah dan bertakwa, kadang-kadang dia rasakan bahawa banjir, okey, saya sedar Allah itu berkuasa, tetapi kalau bab
duit bawah meja, yang itu saya berkuasa. Kan dia rasakan bahawa dia boleh kautim dengan Allah, nanti saya akan jaga kamulah, ya. Ini yang berlaku pada musyrik Mekah, ya. Mereka tahu Allah itu adalah Allah, tetapi mereka kata tak apa, kalau kamu buat jahat ke, saya cover kamu. Itu yang kita belajar semalam. Dan budaya bahawa memandang dosa itu kecil itu adalah satu perkara tanda seseorang itu sebenarnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ambil dalam konteks di tempat kerja, dalam kehidupan seharian, yang kita doakan kesan daripada Quran ini, Ustaz, ya, makin lagi hati kita ini amat sensitif tentang perkara itu dan cepat-cepat mohon ampun pada Allah. Pada ayat yang ke-17 disambung lagi, ya, Nabi Ibrahim menyambung, innama ta'buduna min dunillah authana. Apa yang kamu sembah itu adalah berhala-berhala, wa takhluquna ifka. Kamu membuat penipuan ataupun pembohongan. Kamu buat-buat saja. Kamu buat daripada batu, kemudian kamu bagi nama, kemudian kamu kata ini special. Nanti kalau kita nak pergi berjalan ke apa ke, okey, minta letak tiga kayu lidi ke apa ke, minta berhala-berhala tolong bilihkan, kan, ya. Padahal sebenarnya kita yang manusia itu sendiri yang buat, ya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim menegur kepada mereka yang syirik. Innallazina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Apa yang kamu sembah itu sebenarnya tak mampu pun untuk memberi rezeki, tetapi carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kerana mungkin zaman Nabi Ibrahim berhalanya itu adalah batu tersebut, ya. Tapi sebenarnya, Ustaz, ya, berhala ini mengapa mereka suka sangat? Masal dengan berhala tu mereka dapat income. Dapat peluang nak menyembah berhala tu, bagi masuk duit dalam tabung apa sebagainya. Jadi itu juga mereka rasakan, tengok berhala sumber rezeki. Jadi dua konsep. Satu, dia ingatkan berhala bagi rezeki, tapi yang keduanya, kalau tak ada berhala, tak ada rumah-rumah yang orang datang ini, nanti tabung tak penuh. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, sebenarnya di sisi Allah lah, ya, rezeki ini, sehingga kan istilah yang dinyatakan pada ayat 17 ini, fabtagu indallah ar-rizqa, ya, iaitu fabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan kepada kita? Kesannya, Ustaz, kita jangan bimbang pasal rezeki. Pasal rezeki itu, satu, memang fabtagu, memang kena usahakan. Jangan pula ada yang orang mengikut hawa nafsu. Dia kata tak apa kot, rezeki dah di sisi Allah, kita duduk je, nanti nasi masuk mulut. Ya, tak ada kot setakat ni orang yang cakap begitu. Kena usaha. Tetapi dalam masa yang sama, usaha itu bukannya dengan melawan Allah, tetapi dengan berhadapan ataupun makin dekat dengan Allah SWT. Ada orang dia nak duit kocek, Ustaz. Dia nak duit kocek, tapi dia dah ada gaji. Betul. Kemudian dia nak tambah lagi duit tambahan. Yang itu kadang-kadang kalau yang halal okey. Tetapi kalau dia menggunakan office hour dia, ya, ataupun apa lagi, dia menggunakan kabel-kabel dia, dan akhirnya tolong masuk dalam akaun. Jangan masuk akaun saya, masuk akaun orang lain. Itu adalah satu lagi tanda bahawa dia mencari rezeki bukan dari sisi Allah, daripada akaun orang lain. Itu adalah suatu perkara yang kita kena jaga-jaga. Jika ianya tidak mengabdikan diri, wa'budu washkurulah, ya, beribadahlah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa penting wa'budu washkurulah? Kerana bila kita dengan penuh kehambaan dan bersyukur, apa yang ada kita bersyukur, Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau tidak, kita dah belajar daripada surah Al-Qasas, jadi macam Qarun. Dia orang-orang yang tak kaya tu, dia tengok Qarun, bestnya kalau kita jadi Qarun. Kan? Betul Qarun itu ada kereta 30-40 biji contohnya lah kalau zaman ini, kan. Bila tidak bersyukur itu, ada orang yang dia nak apa istilahnya, dia nak berbelanja lebih daripada apa yang dia mampu. Betul. Kerana tidak bersyukur itu tadi, dia tengok orang lain ada dekat Facebook letak gambar kereta, Allah, dia pun rasa bang, bila kita nak tukar, kan, ataupun yang jom kita tukar, kan. Dia rasakan bahawa kalau dia tukar kereta tersebut, walaupun bukan dalam had yang dia mampu, dia rasa itu menggembirakan kepada isteri dia. Padahal sebenarnya itu adalah dia mensyirikkan Allah, kerana dia tak kisah apa Allah cakap, apatah lagi kalau sumbernya itu adalah tidak dihalalkan. Pada akhirnya apa? Ya, nasihat daripada Nabi Ibrahim, ilaihi turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita baca ayat ini adalah satu perkara yang mungkin kita tahu, ya, tetapi ianya adalah tarbiyah penting daripada Nabi Ibrahim kepada orang-orang pada waktu itu yang memang rosak,
ya, memang rosak. Dan kita tengok kepada ayat 18 macam mana ya sambungan daripada nasihat Nabi Ibrahim. Kita baca sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tukadzibuu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 18, dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sesungguhnya umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul, dan kewajipan rasul itu hanyalah menyampaikan dengan cara yang jelas. Ya, sebelum ini umat Nabi Nuh Ustaz ya, mendustakan. Jadi kalau kamu mendustakan, sebenarnya macam geng-geng orang dulu juga mendustakan. Apa berlaku pada mereka? Mereka dihancurkan. Ini adalah pujukan kepada Habab, kepada sahabat, kepada kita semua, maintain cara beriman dan beramal soleh, kekalkan ya. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu berdusta ataupun menafikan kepada cara hidup beriman dan beramal soleh, akhirnya hancur. Ya, akhirnya hancur. Kalau katakan tak hancur dengan banjir pun, mungkin hancur reputasi, hancur nama. Cuba tuan-tuan bayangkan nama tuan-tuan dekat Facebook sekarang ini, tiba-tiba orang angkat dan kata bahawa dia ini perasuah tegar nombor 1 Malaysia. Allah. Sudah tentu Ustaz ya, kita akan rasa tak tahu nak lari ke mana. Pasal zaman sekarang adalah zaman kita boleh kenal orang itu di mana sahaja, dan ini adalah peringatan daripada Allah membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan wathana, mempersekutukan ataupun menduakan, 3 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah nasihat Nabi Ibrahim, jangan sampai ambil selain daripada Allah sebagai authana. Kita mungkin tidak mengambil berhala yang fizikal, tetapi hawa nafsu, keinginan kita ya, kita buat kerana orang lain, tidak mengikut peraturan Tuhan, itu adalah authana yang sebenarnya semua makhluk tidak mampu memberi rezeki. Rezeki yang tidak betul itu akhirnya menyebabkan kita hancur seperti Nabi kaum Nabi Nuh itu sendiri. Jadi kita ambil peringatan, harapnya kita, keluarga kita terjaga. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ataupun ayat yang kita nak baca hari ni Ustaz, sekejap lagi kan? Ya. Ada juga saranan qul siru fil ard fanzuru kaifa bada al khalq. Itu satu saranan Allah Subhanahu taala untuk kita berjalan. Sebenarnya kehidupan kita ini perjalanan Ustaz. Perjalanan. Setiap hari perjalanan kehidupan kita mengembara Ustaz ya. Dan kita berhenti sebentar dekat dunia ini pasal kita nak menuju kepada destinasi. Macam kita pergi R&R lah Ustaz ya. Tak ada orang yang duduk R&R ke duduk kat hotel tu, dia duduk lama-lama kan, dia tak ada bergerak-gerak ya. Itu ada masalah tu kan. Jadi kalau kita bercakap tentang musafir kita ini, kita rehat sebentar di dunia ini, tapi kita tahu ada destinasi akhir, yang inilah mesej penting ya dalam surah Al-Ankabut ini, untuk menyatakan bahawa kalau nak pergi ke daerah satu lagi itu, adakah kita layak
Ustaz ya. Layak pergi tempat yang lebih indah ataupun lebih parah lagi. Itu yang kita tak nak tu kan. Dekat sini dah parah dah. Kena pakai face shield ke, kena pakai apa lagi dengan COVID-nya, dengan banjir apa sebagainya. Kalau boleh tak nak lagi tuan-tuan kan. Kita berhempas pulas di akhirat sana, tapi biarlah di sini sah sahaja. Dan Allah beri pilihan. Beri pilihan, dan pada orang-orang musyrik Mekah itu mereka diberi pilihan, awalnya tak nak. Ya, mereka hempas lagi kepada orang yang kata jangan bagi pilihan. Kami nak hidup dekat sini. Dia macam dia kata kami nak duduk R&R. Dia nak duduk kat situ. Siapa di kalangan tuan-tuan yang suka duduk R&R, tolong bagi komen dekat Facebook tersebut. Okey, kita boleh subitlah nanti Ustaz ya. Baik, kita nak teruskan Ustaz. Ya Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak singgah sekejap ke ruangan ulang kaji tajwid kita. Mari kita lihat hari ini masih lagi kita nak kongsi tentang tafkhim dan juga tarqiq, iaitu mana kalimah ataupun mana huruf-huruf yang perlu kita tebalkan, mana yang perlu kita baca dengan nipis. Mari kita saksikan dua contoh yang kita nak kongsi pada halaman yang ke-398. Yang pertama terletak pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Baik. Antara kalimah yang perlu kita beri perhatian untuk kita sebut tebal atau nipis bacaan tu, iaitulah pada kalimah wa takhluquna. Wa takhluquna. Huruf kha, kha salah satu huruf isti'la, tapi dalam keadaan sukun sekarang ni jadi sebelum dia baris atas maka ada tebal sikit. Wa takh. Kemudian huruf qaf, luquna. Quna huruf qaf yang baris dhammah tebal juga. Wa takhluquna. Baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua terletak dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Sekali lagi. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kalimah yang kita nak beri perhatian iaitulah pada kalimah al-akhirah. Al-akhirah iaitulah huruf kha yang berbaris kasrah. Jadi jangan kita baca tebal sama macam baris atas. Al-akhi macam tu salah. Al-akhi senyum terus kan, atau mulut kita buka kita pi sebab dia berbaris kasrah. Al-akhi kan. Yang tebal ra tu lepas tu kan, ra baris atas. Al-akhirah. Al-akhirah. Baik, itu dua contoh, iaitu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20 tadi, untuk kita latih huruf yang tebal dan juga yang nipis. Wallahu alam, selamat mencuba insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi yang berkongsi pada hari ini tajwid, dan harapnya kita terus membaca Al-Quran ini dengan bacaan yang terbaik dan terus kita dapat menghargai kepada surah-surah yang ada. Dan sekarang kita berada pada surah Makkiyah, surah Al-Ankabut, surah yang memberi penekanan kepada kita banyak pada bab-bab keimanan Ustaz ya. Bab keimanan ini penting kerana keimanan ini adalah seperti bateri dalam hidup kita. Kalau katakan bateri itu okey, maka kereta kita, telefon kita ni boleh berfungsi Ustaz ya. Tapi kalau bateri tak ada, jadi orang kata saya call awak, tak dapat, tak tahulah apa masalahnya. Rupanya bateri tak charge ya. Maka kita kena charge balik dengan surah-surah Makkiyah. Ada 2/3 daripada Al-Quran yang diisi dengan Makkiyah. Walaupun kita rasa bahawa kita sudah ada negara, saya sudah maju, dah berjaya, tetapi surah-surah Makkiyah ini akan memastikan kita charge, kita meletakkan bateri yang kuat agar kita dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Dan salah satu daripadanya ayat 19, Allah nyatakan awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalq. Allah menyatakan, mengapa mereka tidak melihat bagaimana Allah memulakan sesuatu ciptaan.
thumma yu'iduh, dan menghidupkannya kembali. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita tengok macam-macam Ustaz ya. Permulaan bagi ayam daripada apa Ustaz? Telur. Telur ke ayam dulu? Itu kita bincang kemudian kan. Ataupun kalau kita bercakap tentang buah-buahan, awalnya itu dengan biji benih kan. Sebenarnya perkara itu Allah suruh kita lihat betul-betul ya, perhatikan. Ini mungkin subjek sains bagi cikgu-cikgu, suruh perhatikan asal kejadian, termasuk kejadian kita, termasuk juga kejadian kejadian bagi sesuatu tamadun ya. Kita bukan semua orang kita tengok dekat dalam Facebook ke apa ke orang berjaya kan, awalnya itu dia tidak berjaya ya. Jadi Allah suruh perhatikan dan kemudian Allah bawakan dia, hidupkan, berjayakan dia. Semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk daripada tak berjaya kepada berjaya. Daripada kita tak ada baca Quran setiap hari Ustaz ya, sampai kita boleh sampai 500 episod, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah kata mudah, ini untuk apa sebenarnya? Kalau mudah untuk Allah cipta daripada bawah sampai ke atas, boleh sahaja Allah mencipta lagi satu negeri namanya akhirat. Ini cara logik bagaimana kita belajar sains. Kita akhirnya tengok ayam daripada tak ada, daripada telur. Memang telur tu kita makan macam tu, tak ada pula rasa daging ke apa ke. Tapi bila Allah ubah, jadi kalau Allah nak ubah jadi lebih sedap lagi ayam di syurga Ustaz, masya-Allah, mudah bagi Allah. Ini cara istilahnya extrapolation dalam berfikir yang dibawakan oleh ayat 19 ini. Dan apakah lagi yang Allah suruh kita fikir agar kita makin yakin kehebatan Allah, kebenaran wujudnya hari akhirat, ayat 20 hingga 23 kita menyambung. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi lagi dimuliakan, kita nak menyambung ayat yang ke-20 sehingga ayat ke-23. Kita mula dengan Sabah, kemudian kita akan tukar kepada Hijaz. Dia macam Wuslah sikitlah. Wuslah ni dia macam mix macam campur, remix dia ada Wuslah al-mumasalah dalam istilah Taranum kan. Penyambung itulah. Jadi insya-Allah kita mula dengan Sabah sikit, lepas tu kita masuk Hijaz. Kita cuba sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي
ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 20 hingga 23 Ustaz, ya, menyambung tadi berkaitan dengan kul siru, ya, katakanlah Nabi Muhammad, ya, kepada kita, cakap pada diri kita, sampaikan pada rakan yang lain, siru fil ard, ya, berjalanlah di muka bumi ini, fanzuru kaifa bada'al khalq, perhatikan apakah asal usul kejadian bagi makhluk-makhluk yang ada. Kita dah bincang pada ayat yang ke 18 ataupun 19 sebentar tadi, ya, tetapi ayat 19 beza dengan ayat 20 Ustaz. Betul. Ayat 19 konsep. Betul. Konsep, tapi ada orang yang bila duduk dalam rumah, ya, ataupun suruh fikir, ya, mengapa mereka ni tak fikir, kan, dia tak jalan juga. Jadi orang begini dia degil. Degil sila berjalan. Ya, kalau kita jalan, kesannya apa? Bila kita musafir ini sepatutnya dia perlu diisi dengan fanzuru kaifa bada'al khalq. Ya, kita perhatikan. Okey, contohnya kita pergi Vietnam, kita tengok apa asal usul orang Vietnam ini. Ya, kalau kita pergi ke Madian, apa asal usulnya? Mereka ni power, hebat dan sebagainya, tapi akhirnya tinggal begitu sahaja. Jadi itu adalah isi bagi travel agent. Ya, travel agent kena ada isi perkara ini. Kalau tidak, apa jadi? Dia akan bergambar jelah Ustaz. Dia senyum sambil dekat depan piramid tersebut, ya, dan itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia senyum dekat laut mati, padahal itu tempat yang dilaknat sebenarnya. Jadi perkara ini adalah isi daripada ayat 20, dan Allah menyatakan apa? Tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Bila dah lihat pada permulaan akhirnya berjaya, maka Allah kata Allah juga yang mampu, Allah yang sama untuk menjadikan hari akhirat. Ya, itu cara berfikir tadi itu. Sama ada di dalam kelas diajar oleh cikgu-cikgu, ya, kita fikir dengan kita baca al-Quran, ataupun kita pergi berjalan. Ada orang dia baca Quran, nak dengar Quran time mungkin panjang sangat Ustaz, 1 jam. Tapi kalau pergi berjalan sampai 3 hari, 30 hari dia mampu, silakan. Ini adalah seruan daripada Allah nak menunjukkan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ini pada setiap sesuatu itu amat berkuasa. Nak tahu berkuasa ke tak berkuasa sekarang lah Ustaz, ya. Yes, kita program My Quran Time ini, macam mana boleh pula suara saya sampai pada tuan-tuan di rumah. Kan? Betul. Kalau nak kata kita ni berkuasa sangatlah, ya, kita cubalah saya cakap dengan Ustaz pergi Bangi, ya, dan saya tak pakai signal satellite yang Allah berikan. Yes, rasanya bukan sekadar tu, dari sini ke sana pun tak dengar. Tak dengar, ya, apatah lagi kita bercakap satu dunia boleh dengar. Ini semua adalah kuasa Allah, tapi bagi sebahagian orang dia merasakan, oh, ini kuasa saya yang mantap, ya. Jadi ada orang yang bila dia sedar tentang akhirat itu ada, Allah bagi macam-macam ini, dia ada 2 pilihan. Macam tadi lah Ustaz, ya, berhenti di RNR itu, dia ada 2 pilihan, sampai ke destinasi yang baik ataupun yang tidak baik. Apakah yang Allah nyatakan pada ayat 21? Yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Allah mulakan dahulu dengan Allah sentiasa mengazab kepada siapa yang dikehendaki dan juga memberi rahmat, kasih sayang kepada siapa yang dikehendaki. 2 pilihan. Allah dah bagi dah semua orang dunia yang sama, Tuhan yang sama, tapi ada orang dia ambil dunia ni segala-galanya Ustaz. Ya. Dia macam tadi dia duduk kat hotel tu, dia nak duduk dia kan. Dia kata abah nak hotel juga. Padahal dah tahu dah kena check out. Sepatutnya ambil apa yang ada, tingkatkan iman dan amal dan terus menuju kepada destinasi yang mendapat rahmat. Tetapi kalau tidak, akan diisi dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini penting sebagai pujukan kepada para sahabat yang berhadapan dengan cabaran. Mengapa? Kerana pada ayat 22 ini Allah menyatakan wama antum bimu'jizin. Kita baca sekali lagi ayat 22 ini nak menyatakan mereka ini Ustaz, ya, Khabbab ataupun sahabat-sahabat ini ketika mereka awal beriman pada kebenaran ini, mereka ini dihenyak sampai berlutut. Bimu'jizin ini maksudnya dikalahkan sampai berlutut. Ya, dia kalau kita tengok yang lawan-lawan tu, ya, dia sampai bukan sekadar knock down tetapi berlutut sampai minta ampun. Ini yang dibuat kepada para sahabat, tapi kena ingat Allah memujuk dengan ayat 22. Kita baca sekali lagi bersama. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
kita nak sambung ataupun kita nak baca ayat yang ke-22 Ustaz Ya. Baik, dalam ayat yang ke-22 ni ada dua mat yang panjanglah. Satu mat jaiz munfasil permulaan tu dan juga wala fis sama' mat wajib. Jadi kita baca nafas tarik betul-betul supaya sampai insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 22, dan kamu sekali tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung bagimu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran para sahabat adalah bukan sekadar sakit maksudnya, tapi sakit itu dibuat oleh manusia lain kerana mereka memperjuangkan iman. Jadi adakah mereka akan mereka dihenyak dan sebagainya, adakah mereka akan lepas? Allah nyatakan wama antum bimu'jizin, kamu tidak akan dapat lepas, kamu sekali tidak dapat melepas diri daripada azab. Bagi mesej ini kepada mereka yang menghenyak kepada para sahabat. Jadi para sahabat bila membaca ayat ini, dia akan rasa lega bahawa okey, kita kena sekarang, tapi engkau wama antum bimu'jizin fil ard wala fis sama. Di bumi, di langit kamu tak akan lepas, dan kamu tidak akan dapat wali, pelindung dan juga pertolongan ketika kamu saling bertolongan untuk menghenyak kepada orang Islam. Zaman sekarang pun ada Ustaz ya. Para sahabat membaca ayat ini, ia memberi semangat kepada mereka. Malah lebih daripada itu, semangat itu diasaskan oleh iman. Allah nyatakan walladzina kafaru biayatillah, orang-orang yang kafir kepada ayat Allah dan juga tidak bertemu Allah, mendustakan, kafir kepada perjumpaan dengan Allah, ulaika yaisu mir rahmati. Ini satu psikologi yang penting kita beri perhatian, iaitu mereka ni suka berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi bagi orang Islam, bila sakit itu kasar diri sendiri ke, ataupun kadang-kadang ketika dia memperjuangkan kebaikan, kita ucapkan tahniah kepada pendakwah-pendakwah tuan-tuan yang memperjuangkan kebaikan. Kadang-kadang ada orang kutuk, dia tidak lihat alamak ini COVID kan, habislah kita, apalah Allah ni bagi kita COVID. Dia tak cakap begitu. Dia cakap pasti ada hikmah. Pasal apa? Pasal orang yang beriman, dia akan selalu melihat rahmat Allah. Tetapi bagi orang kafir yang mendustakan ayat Allah, yang mengkufuri ayat Allah dan juga pertemuan dengannya, tidak rindu nak bertemu Allah, dia akan cakap je Ustaz. Dia akan cakap Tuhan ni dahlah COVID bagi banjir pula, bagi ini pula. Quran ni tak ada ke benda yang mudah. Perkataan-perkataan itu tanda kekufuran kepada pertemuan dengan Allah. Dia lebih kurang macam anak lah. Dia cakap, mak ni tak ada benda yang baik lah mak buat kan, pasal dia tak rindu pada mak. Tapi kalau kita rindu pada mak, kita akan tengok, walaupun kita mungkinlah kena pukul ke apa ke, tetapi kita tengok sebenarnya mak pukul kerana sayang. Mak ingat saya, mak jaga saya. Itu adalah tanda seorang yang bersyukur, bukan kufur kepada seorang insan. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan kesan orang yang putus asa ini, dia akan mendapat azab yang sengsara. Ini psikologi penting kita pada tahun 2022 ini membawa kepada resolusi pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, sama-sama kita ingin dalam halaman ini yakin Allah selamatkan kita jika kita berdakwah dan mengikut risalah tauhid. Kita cuba untuk buat baik, Allah pasti akan selamatkan walaupun kita pasti ada kelemahan. Yang kedua, yakin bab rezeki adalah milik Allah. Dan yang ketiga, sentiasa menyampaikan pesanan kebaikan walaupun didustai atau dinafikan. Kita berdoa Ustaz. Saya safas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Kurniakan pertolongan buat kami ya Allah, untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu ya Allah. Tolong kami, bantu kami ya Allah, untuk kami senantiasa memperbaiki dan melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya. Kita menjadi orang-orang yang sentiasa mengharap rahmat Allah, bukannya berputus asa dalam perkataan kita, dalam tulisan-tulisan kita di Facebook. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah tanda bahawa kita ingin menggapai rahmat daripada Allah, dan moga-moga Allah memberikan rahmat pada kita hingga ke syurga ilahi nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Terus kita menyambung halaman 399. Hampir kita muka surat 400 surah Al-Ankabut dalam My Quran Time. Baca, faham, amal insya-Allah.